Peace, yo. Tengok. Orang duduk diam-diam, orang tengah kusyuk, yang pergi buat bising tu buat apa? Kan dah kena free of charge. Okey, jom kita akan masuk ke kelas kita pada kali ini, dan pada kali ini juga kita akan membincangkan tajuk berkenaan. Yang pertama adalah faktor keperluan persekitaran bagi peternakan poultry, dan yang kedua adalah kesihatan dan keselamatan peternakan poultry. Jadi kedua-dua tajuk ini amatlah penting bagi menentukan hasil akhir peternakan menjadi lebih berkualiti. Bila berkualiti, maka pendapatannya akan lebih menguntungkan. Zas, jom layan. Pada tajuk yang pertama, dalam siri yang ketiga ini, kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan keperluan persekitaran, di mana di sini terdapat 4 faktor keperluan persekitaran, iaitu yang pertama pencahayaan, yang kedua suhu, yang ketiga pengudaraan, dan yang keempat iaitu sistem penyejuk. Di mana keempat-empat faktor ini perlulah kita beri penekanan supaya hasil kualiti ternakan kita akan lebih baik. Baiklah, pencahayaan merupakan faktor yang pertama di dalam keperluan persekitaran, di mana tahap pencahayaan perlulah dikawal, di mana cahaya yang terang boleh menyebabkan ternakan yang pertama akan bergerak aktif, jadi ia membazirkan tenaga. Okey, yang kedua pula adalah mengurangkan kecekapan pemakanan, yang ketiga menurunkan tumbesaran ternakan, yang keempat mengelakkan kejadian daripada patut mematut, dan yang kelima mengurangkan kecederaan berlaku. Suhu merupakan faktor keperluan persekitaran yang kedua, di mana keadaan suhu yang sesuai perlulah dipantau bagi mendapatkan keselesaan bagi sesuatu ternakan, di mana suhu yang sesuai dapat dilihat daripada perlakuan dan juga taburan anak ayam di dalam ruangan perindukan. Okey, kamu boleh rujuk gambar rajah di bawah, iaitu gambar rajah yang pertama sebelah kiri, ia menunjukkan suhu terlalu tinggi. Jadi anak ayam akan menjauhi lampu ataupun sumber haba. Okey, yang kedua adalah suhu sejuk. Jadi anak ayam ini akan mendekati mentol ataupun sumber haba ataupun alat pemanas. Yang ketiga pula adalah suhu tidak sekata disebabkan oleh tiupan angin, dan yang keempat adalah suhu yang ideal ataupun suhu yang sesuai. Jadi anak ayam ini akan berada dalam taburan yang sekata. Faktor yang ketiga dalam keperluan persekitaran adalah pengudaraan, di mana pengudaraan yang baik boleh memberi kesan keselesaan kepada ternakan poultry tadi, di mana pengudaraan yang baik boleh mengeluarkan yang pertama haba panas di dalam reban, yang kedua mengeluarkan bau busuk, dan yang ketiga ianya boleh mengeringkan tinja ternakan. Di mana kalau kamu tengok gambar di bawah tu ada dua, yang sebelah kiri itu adalah gambar reban tertutup sepenuhnya dan pengudaraan dikawal oleh sistem exhaust, di mana gambar di sebelah kanan pula menunjukkan reban ataupun reka bentuk reban yang mempunyai sistem bumbung yang mempunyai pengudaraan, di mana pengudaraan tu akan keluar secara semula jadi. Faktor yang terakhir, itu faktor yang keempat di dalam keperluan persekitaran adalah sistem penyejuk, di mana terdapat dua kaedah sistem penyejuk, iaitu yang pertama
pengudaraan terowong tanpa pek penyejuk, dan yang kedua pengudaraan terowong dengan sistem pek penyejuk, di mana pengudaraan terowong tanpa pek penyejuk boleh menurunkan suhu dari 4 ke 7 darjah Celsius, manakala pengudaraan terowong dengan menggunakan sistem pek penyejuk dapat menurunkan haba daripada 6 ke 12 darjah Celsius. Okey, macam mana ataupun bagaimana kita nak menyejukkan udara di dalam reban? Di sini terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu yang pertama dengan menggunakan pek penyejuk yang diperbuat daripada selulosa. Okey, yang kedua pula adalah dengan melakukan semburan kabus terus ke dalam udara reban. Yang ketiga pula adalah dengan melakukan semburan air halus ke atas sistem lipatan bidai jaring yang dipasang pada dinding reban. Okey, pada slide ini kita akan bincangkan berkaitan dengan kesihatan potri, di mana perlu kita tahu ternakan yang sihat dan juga berkualiti mempunyai ketahanan melawan penyakit, di mana pemeriksaan kesihatan perlulah kita lakukan setiap hari untuk mengelak daripada berlakunya penyakit yang merebak. Apakah langkah pengawalan yang patut kita ambil setelah ternakan yang kita ternak tadi diserang penyakit? Di sini terdapat 4 langkah pengawalan. Yang pertama ialah melakukan proses penakaian dan juga kuarantin. Yang kedua adalah melakukan proses penghapusan ternakan yang mati, di mana proses penghapusan tadi hendaklah dilakukan dengan betul supaya kuman ataupun penyakit tadi tidak terdedah ke kawasan ternakan. Okey, yang ketiga adalah dengan melakukan kawalan vektor dan juga melakukan sanitasi reban. Dan yang keempat adalah melakukan rawatan umum seperti proses pemvaksinan. Okey, untuk pengetahuan kamu, sistem pemeliharaan ternakan potri memerlukan satu pengurusan yang sistematik, di mana ianya adalah bertujuan untuk mencapai tahap piawaian yang telah ditetapkan. Okey, antara langkah pengurusan kesihatan yang perlu diambil adalah yang pertama adalah dengan melakukan pembasmian kuman, di mana reban dan peralatan reban perlulah dilakukan proses pembasmian kuman setiap pusingan pengeluaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses ataupun langkah pengelupusan sisa ladang, di mana pelupusan sisa ladang mestilah mengikut cara yang betul supaya mengelak daripada berlakunya pencemaran dan juga penyebar penyakit akan berlaku. Langkah pengurusan kesihatan ternakan yang ketiga iaitu mengadakan kawalan makhluk perosak, di mana peternak haruslah menyediakan satu dokumen berkenaan dengan cara pengawalan perosak, dan cara keberkesanan tu ataupun keberkesanan terhadap pengawalan perosak perlulah dinilai dari masa ke semasa dan perlu ditambah baik. Okey, kemudian yang keempat iaitu tempat simpanan peralatan, di mana tempat simpan alatan perlulah dibina dengan baik supaya tidak dimasuki air, dan pemeriksaan alatan dan juga bahan makanan perlulah diperiksa secara berkala. Maksudnya berkala ni mengikut masa yang telah ditetapkan.
Langkah seterusnya adalah tumbuhan dan pokok, di mana peternak hendaklah mengelak daripada menanam pokok yang boleh menarik perhatian perosak, dan juga tidak menanam pokok yang terlalu besar dan tinggi di sebelah rebat, bagi mengelakkan daripada cahaya matahari masuk ke dalam rebat. Dan langkah yang keenam, iaitu kawalan bau, habuk dan juga pencemaran bunyi. Jadi peternak haruslah menjaga ataupun mengawal daripada bau busuk, habuk dan juga bunyi bising, supaya ianya tidak mengganggu kawasan persekitaran. Seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan keselamatan, di mana kawasan ladang perlulah diurus dengan baik untuk memastikan hasil ladang yang optimum dan terhindar daripada sebarang masalah di ladang. Okey, biasanya di antara amalan keselamatan yang diamalkan ialah seperti yang pertama, biosecurity, yang kedua, pengawalan penyakit ayam, dan yang ketiga, pengawalan penyakit puyuh. Biosecurity ialah satu langkah keselamatan, di mana ianya dapat membantu di dalam mengurangkan risiko kemasukan penyakit dan juga bagi mengelakkan daripada penyakit akan terus merebak di kawasan peternakan kita. Okey, biasanya di antara langkah-langkah biosecurity yang diamalkan ialah seperti yang pertama, menyediakan SOP secara jelas dan juga bertulis. Yang kedua pula adalah menyediakan prasarana ataupun kemudahan biosecurity yang lengkap. Itu seperti mengadakan sistem kawalan di pintu masuk ladang, dan yang kedua adalah kemudahan alat pembasmian kuman. Itu seperti pencelup tayar kenderaan. Langkah yang ketiga adalah menyediakan panduan pelaksanaan amalan peraturan biosecurity. Iaitu contohnya hanya terdapat satu laluan masuk dan keluar. Kemudian mengawal semua pergerakan masuk dan keluar pelawat maupun pekerja dan kenderaan yang keluar masuk membawa peralatan dan juga ternakan. Okey, kemudian yang keempat adalah peraturan perlulah diletakkan di tempat yang khusus untuk perhatian orang ramai dan hendaklah sentiasa dipantau. Kemudian sumber bekalan anak ternakan perlulah diambil daripada ladang penetas yang telah diiktirafkan. Okey, apakah tujuan kita melakukan pengawalan penyakit ayam? Ianya adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada peternak mengalami kerugian disebabkan oleh yang pertama, kematian ternakan, yang kedua, peningkatan kos rawatan, dan yang ketiga, menurunkan kualiti hasil ternakan. Biasanya penyakit yang menyerang ayam adalah yang pertama, penyakit Newcastle, yang kedua, penyakit zoonotik, dan yang ketiga, penyakit bawaan makanan. Okey, apa pula langkah pengawalan penyakit ayam tu tadi? Yang pertama, kita melakukan program perlalian. Yang kedua, penyediaan rekod bertulis berkenaan dengan program pemvaksinan. Yang ketiga pula adalah pengendalian vaksin dikendalikan dengan cara yang betul yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner. Apa pula pengawalan yang dapat kita lakukan untuk mengawal penyakit puyuh? Okey, yang pertama adalah dengan melakukan sanitasi. Apa itu sanitasi?
Okey, betul. Sanitasi merupakan pembersihan rebat. Ianya dilakukan 3 hari sekali. Kemudian yang kedua, menukarkan sarap yang kotor. Yang ketiga, pembuangan bangkai puyuh yang mati perlulah dilakukan setiap hari. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan nasihat daripada Jabatan Veterina. Okey, kemudian apakah penyakit yang menyerang puyuh? Yang pertama adalah penyakit ulcerative enteritis, yang kedua adalah penyakit quill bronchitis dan yang ketiga adalah penyakit pilroom. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas siri yang ketiga. Dan kita akan jumpa lagi pada kelas siri yang keempat selepas ini. Seperti biasa, kamu dikehendaki menjawab soalan yang telah disediakan pada akhir slide ini dan semoga kita berjumpa lagi. Peace, yo, bye.